Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Oke, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi. Hari ini 6 hari bulan Januari 2020. Dan saya harapkan anda telah bersedia untuk menghadapi tahun 2021, 2021 dengan azam yang lebih kuat, dengan semangat yang lebih kuat, dan juga bersedia untuk menghadapi 2021 ni dengan tekad dan azam yang lebih baik. Faham saya? Dan saya selalu berkongsi bahawa dalam perjalanan karier kita, dalam perjalanan kerja kita seharian, apa yang paling penting adalah ilmu dan juga pengetahuan yang kita ada. Kerana apa? Manusia ni akan dilimitkan pemikiran dia, tindakan dia, dan juga apa juga yang mereka hadapi bergantung kepada ilmu yang dia ada. That's why ilmu penting. Kerana apa? Ilmu ni umpama cahaya, dan sekiranya ilmu itu kurang ataupun pada level yang rendah, then kemungkinan cahaya yang ada itu tak cukup kuat. So bila cahaya tak cukup kuat, apa yang berlaku? Kita hanya melihat dalam jarak yang kita boleh lihat. Ya, bayangkan kalau kata lampu tu setakat 5 watt compare pada lampu yang 50 watt, pergi dia, berapa jarak dia, keterangan dia, cahaya dia lebih kuat. So that's why kita kena faham, apa pun dalam keadaan hidup ini, kita kena belajar untuk menambah nilai diri kita. Dan apa yang boleh menambah nilai diri kita adalah ilmu. Ilmu kita boleh dapat secara formal, classroom dan sebagainya. Ilmu dan pengalaman juga kita boleh dapat dari segi perkongsian. Betul? So therefore, this particular situation boleh menyebabkan kita lebih bersedia untuk menghadapi kehidupan kita hari-hari. Okay? So, hai, apa khabar? Saya Fakru Anwar, mentor SMS anda. Alhamdulillah malam ni saya dalam perjalanan ni actually daripada Penang ke Shah Alam, dan alhamdulillah hari ni dah selesai perkara dekat Penang, dan perjalanan pulang. Doakan keselamatan dan kesihatan saya dalam perjalanan pulang ke Shah Alam ni, dan insyaAllah besok kita akan ada di Shah Alam. Dan minggu depan, siapa-siapa yang akan join kita minggu depan kita akan ada ISO 45001 IRCA Lead Auditor Course, di mana saya akan melatih future auditor, bakal lead auditor dalam ISO 45 pada minggu depan. So minggu depan kita ada seminggu session kelas IRCA Lead Auditor Course approved by IRCA yang kita akan adakan di Mekah Academy. So those who have attended, siapa mereka yang dah hadir, siapa mereka yang dah bersama dengan kita, insyaAllah diharapkan ilmu yang saya kongsi itu beri manfaat. Dan siapa-siapa yang belum daftar lagi atau belum hadir lagi, pasang niat, maybe insyaAllah satu masa nanti anda akan dapat pelajari dan bersedia untuk menghadapi dan bina karier anda sebagai auditor, dan asah juga ilmu anda sebagai auditor. Okay, insyaAllah. So what happened ni, pada malam ni saya akan share. Remember, kita akan ada 5 step untuk bagaimana kita boleh mengawal diri kita supaya lebih excellent, bagaimana kita boleh mengawal kehidupan kita hari-hari untuk lebih excellent, dan bagaimana kita mengawal apa yang kita boleh kawal kerana dalam diri kita, supaya perjalanan karier kita, perjalanan kehidupan kita lebih baik, dan juga secara tak langsung ia memberi kesan kepada pekerjaan kita. Itu penting. Kerana apa? Bila kita memperbaiki diri kita, bila kita mengawal apa yang ada dalam diri kita, secara tak langsung kita akan menjadi lebih baik. Secara tak langsung kita akan berkhidmat dengan lebih baik dengan ilmu yang kita ada, dengan melihat apa kelemahan kita, perbaiki apa kelemahan kita, adjust apa yang sepatutnya, dan bina kekuatan kita. Boleh? Okay, that is very important sebagai safety practitioner. That is very important sebagai OYK. Tak kira anda SHO ke, Triple S ke, Safety Coordinator ke, ataupun siapa saja yang sebagai OYK, kita kena sedar dan kita kena bangkit untuk berani pada 2021 ni. Betul? Okay, good. So siapa yang ada dekat sana kita pada malam ni, jangan lupa share dengan kawan-kawan kita yang lain. Okay, good. Alhamdulillah, siapa ada? Aizul Isham, Waalaikumsalam, apa khabar?
Hai Izwan, apa khabar Wan? Sihat? Okay, kita ada Zaim malam ni. Apa khabar Zaim? Waalaikumsalam. Zaim Syafi'i. Apa itu compliance officer? Bos saya nak jadi saya nak jadikan compliance officer. Boleh bagi nasihat? Okay, so kalau compliance officer ni kita kena tengok what is kita punya, dia panggil criteria or requirement. Okay, so biasanya compliance officer ni berkaitan dengan legal requirement. So therefore, bila anda jadi compliance officer, anda kena memastikan organisation anda comply dengan legal requirement. Legal requirement kita tengok apa legal requirement yang diperlukan. Sama ada legal requirement yang berkaitan dengan safety, legal requirement berkaitan dengan environment, betul? Maybe ada legal requirement yang you kena pastikan organisation you comply. Is it okay? Sebenarnya part and puzzle of safety punya kerja juga to ensure compliance. Tapi bukan kita yang nak comply. Kita kena advise untuk organisation comply. Faham soal? Kalau kata kau yang kena comply kan, nanti chemical tak ada label, kau yang kena tampal. Betul? Okay, so that's why kita kena faham, untuk jadi compliance officer, you kena sebaik-baiknya jadi auditor. Jadi anda tahu bagaimana nak delegate. Betul? Okay, dan bukan anda yang comply kan, anda akan delegate kepada mereka yang kena ensure proses tersebut comply dengan legal requirement. Okay, boleh? Okay, Zaim, sebut sikit. Okay, yang lain siapa ada? Hai Muhammad, apa khabar? Waalaikumsalam Muhammad. Okay, Iskandar, apa khabar? Nick, apa khabar Nick? Fadirul. Okay, siapa yang ada kat sini? Say hi, say hello, say salam. Jangan lupa like and share banyak-banyak. Love kat situ. Shoshan, apa khabar? Okay, good. So, malam ni kita nak sambung 5 perkara yang akan memberi kita 5 step bagaimana kita boleh kontrol dan perbaiki diri kita. Bagaimana kita boleh kawal diri kita supaya kita boleh jadi excellent. Kerana apa? Macam mana saya share awal-awal, manusia ni diberi kelebihan untuk orang kata memilih. Apa dah? Memilih. Kita ada 2 tangan. So, kita kena pilih. Kita ada 2 tangan. So, kita boleh give a choice. We are given a choice. So kalau kita boleh buat lebih baik, kenapa kita nak buat malas? Betul? Kalau kita buat sesuatu tu boleh buat menjadi positif, kenapa kita pilih negatif? Nampak? So we have 2 hand. So choose within these 2 hand yang akan bawa kita ke level yang seterusnya. Okay, betul? So that's why, macam mana saya bagi tahu awal-awal tadi, apa yang boleh bawa kita ke seterusnya adalah ilmu yang kita ada. Apa yang boleh buat seterusnya adalah pengalaman yang kita ada. Apa yang boleh bawa kita ke level yang seterusnya adalah kita punya networking dan kita punya mentor. Betul? Itu penting. Kerana apa? Kalau tak kita rasa selesa, kalau tak kita rasa kita dah cukup bagus, kalau tak kita rasa kita di level di mana cukuplah pergi balik kerja. Macam mana saya bagi tahu, kalau kita nak kerja, lembu pun kerja. Betul? Kalau kita nak cari makan, kerbau pun makan. Kerana apa? Sebagai manusia, kita diberi kekuatan dan kelebihan untuk membina sesuatu dan membina sesuatu yang lebih baik. Okay, good. So, apa dia 5 step? Kita recap balik. Dan malam esok, lusa, kita akan cover the 5 dan saya akan share dengan anda bagaimana ke-5 ni boleh bantu kita dengan lebih baik dalam menjalankan tugas kita sebagai safety. Okay? Bagaimana dia boleh menguatkan kepribadian kita, boleh menguatkan kita punya keyakinan. Jadi, siapa pun kita jumpa, kita tak ada masalah. Kita akan always boleh deal dengan sesiapa pun saja. Okay, bagus. So, Izwan, Izwan dah letak kat situ. Yang pertama apa Wan? Yang pertama we are talking about apa dah yang pertama? Pertama we are talking about apa dah? Behavior. Betul? Kenapa? Behavior adalah tindakan ataupun action yang kita ambil. Behavior adalah satu tindakan yang kita buat orang lain nampak. Betul? Dan lepas kita perbaiki behavior kita, kita kena perbaiki apa dah? Kita punya feel. Kerana apa? Feeling amat penting untuk memastikan konsistensi. Kalau kita rasa best, kita rasa seronok, orang lain pun akan rasa seronok. Tapi kalau engkau buat briefing pun nak meninggal, bang saya, orang yang datang tu 2 kali meninggal. Betul? Okay, so that's why feeling amat penting kerana ia memberi kita konsistensi. Kerana orang yang dia rasa feeling dia buat sesuatu tu dengan puas, dia akan berulang-ulang kali untuk buat perkara tersebut. Betul? Okay. Yang ketiga, apa dia step ketiga yang kita kena kontrol dan kita kena kawal supaya kita sentiasa excellent? Okay, yang ketiga adalah kita talk about attitude. Apa dia attitude? Attitude adalah persepsi kita terhadap kehidupan.
Okay, betul? So that's why bagaimana kita melihat kehidupan. Walaupun apa pun orang buat secara negatif pada kita, sekiranya attitude kita terhadap sesuatu adalah positif dan ianya tidak mengganggu kita, dia tidak menjatuhkan kita punya semangat dan dia tidak akan boleh menggoyahkan kita punya pendirian. Okay, so that's why sebagai contoh apa dah? Kalau kita attitude yang positif dan selalu menghormati orang lain. Contohnya apa? Attitude untuk memberi, memberi unconditionally. Betul? Contohnya apa? Kita beri salam. Kita jumpa siapa pun kita akan bagi salam. Jumpa siapa pun kita akan greeting. Jumpa siapa pun tak kira apa pun level dia, kita akan bagi salam and good morning, good afternoon, selamat pagi, selamat malam, selamat petang. Betul? All that part. So because why? Kerana attitude kita terhadap kehidupan adalah untuk memberi. So kita akan memberi unconditionally. Betul? On that part. Okay, good. So therefore, saya nak share apa step yang kelima, yang keempat. Okay, siapa nak tahu? Tulis, saya nak tahu step nombor 4. Tulis kat situ. Kalau nak lah, kalau tak payah pun tak apa. Step nombor 4 ni yang paling best. Kerana apa? Ia adalah umpama kita meletakkan waste. Ia adalah umpama kita meletakkan sesuatu di hadapan kita untuk kita capai. Kerana sekiranya kita gagal meletak perkara ini, kegagalan kita untuk mendapat dia lebih tinggi. Tetapi kalau kita meletakkan dia dengan betul, InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita dapat. Okay, siapa yang nak? Tulis kita, saya nak. Saya kuat komplain saya. Iyalah kau. That's why dalam hidup ni jangan banyak komplain. Betul? Okay, kalau kita banyak komplain kan, kita rasa tak puas, kita rasa mudah kecewa nanti. Dalam hidup, kita tukar daripada suka komplain kepada bersyukur ataupun gratitude. Saya bersyukur kerana ada dapat kerja. Saya bersyukur kerana hari ini saya dikurniakan satu hari lagi untuk memberi lebih baik. Saya bersyukur kerana saya dapat melihat. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita tukar daripada komplain kepada syukur, faham saya? Gratitude, kita akan rasa hidup ni lebih best. Kerana apa? Kita melihat semua perkara yang kita ada ni dengan level kesyukuran. Bukannya kita dengan level untuk komplain. Betul? Tukar benda attitude tu kepada apa? Bersyukur. Okay, good. Saya nak tahu, nak ke? Alah, tak nak lah, tak ramai nak. Okay, nak? Okay, good. Siapa yang nak beritahu? Saya nak. Okay, good. Siapa ni? Saya komplain saya. Okay, good. So let me share with you yang keempat. Yang keempat is very interesting. Share benda ni. Dan benda ni anda boleh pakai pun. Benda ni sebenarnya kita pakai hari-hari. Cuma kita tak sedar itu adalah teknik dia dan itu adalah step untuk kita control ourselves. Dan bila anda faham konsep ni, anda boleh always gunakan dan anda boleh practice. Dan itu juga yang saya buat. Okay, apa nombor 4 tuan-tuan? Kerana ramai yang nak tahu ni, saya share nombor 4. Step yang nombor 4 yang very important, yang kita boleh gunakan dia sebagai salah satu konsep untuk kita control ourselves dan juga mengawal hala tuju kita. Apa yang keempat? Yang keempat dipanggil belief. Apa dah? Belief. Ataupun kepercayaan kita, keyakinan kita. Kerana apa? Keyakinan dan kepercayaan adalah sesuatu yang kita bina dan kita kontrol. Anda boleh percaya apa yang anda nak percaya melalui apa yang anda baca. Dan anda boleh tak percaya apa yang anda tak percaya melalui apa yang anda baca juga. Kerana apa? Itu keputusan anda. Kerana apa? Apa yang kita percaya adalah apa yang kita boleh kawal. Kalau orang lain tak percaya pun, tapi kalau kita percaya pada diri, at the end of the day, kita be able to achieve that particular part. Okay, good. Saya bagi contoh. Konsep yang paling mudah dalam percaya atau belief ini adalah konsep dipanggil be, do, get. Apa dah? Tulis kat situ. Siapa yang tulis kat situ? Be, do, get. Apa dah? Be adalah belief. Do adalah kita punya behavior, tindakan kita. And get, kita akan dapat apa yang kita nak. So we have to understand that particular concept. Saya bagi contoh. Okay, saya bagi contoh. Boleh? Boleh ke saya bagi share contoh ni? Boleh saya share sikit boleh? Alah, macam tak nak je, tak nak. Believe, betul tu, believe. I believe I am an excellent safety officer. I believe that I can do it. I believe that I am
a powerful creature. Betul? I believe. So that's why sama juga bila seseorang tu percaya apa yang dia percaya, perkara yang lain yang menggoyah dia kan, tak penting. That's why dalam kehidupan kita ada be, do, get. Apa dia be, do, get? Saya bagi contoh. Boleh ke ni? Macam tak nak je. Okay, siapa nak tulis itu? Nak. Okay, so contoh dia. Okay, so anda teringin nak makan contohnya ayam goreng. Betul? KFC contohnya. So, belief kita nak makan ayam goreng. Okay, nampak tak? So, we have to put the be first. Dan bila kita do, kita carilah kedai, kita carilah tempat kita boleh dapatkan, kita drive ke, kita bawa kenderaan ke, kita jalan kaki ke, kita do whatever it is untuk bertindak, untuk pastikan at the end of the day kita get what we want. Nampak tak? So we have to understand that konsep dia adalah kita meletakkan sesuatu untuk kita ambil tindakan dan kita get at the end of the journey. So bila kita ambil tindakan, kita do, then at the end of the day kita get the ayam goreng atau KFC. Kalau anda letak B tu, believe anda nak makan pizza, betul? So dah tentulah anda punya do tu untuk cari pizza. Bukan do tu kau nak cari tom yum. Bukan do tu kau nak cari chicken chop, betul? So we have to understand that believe adalah umpama ways untuk kita lihat apa yang kita nak capai. Believe ada sesuatu yang kita kena letak keyakinan yang kita akan dapat pada penghujung dia. Believe adalah kekuatan yang dipanggil inner strength, yang nobody can take from you. Kenapa? Anda berhak untuk memilih apa yang anda nak percaya. Anda berhak menentukan apa kepercayaan anda. Dan orang lain kena hormat kepercayaan anda, kerana kepercayaan anda yang total, tidak siapa yang boleh menggoyang dia. Betul? So that's why dalam kehidupan pun sama juga. Dia panggil apa? Be, do, get. So we believe what we want, then we take action. We do our behavior to get it. Then at the end of the session, then at the end of our journey, we will get what we believe. So that's why amat bahaya sekiranya anda believe perkara yang salah. Contoh believe yang salah apa dia? Oh, kita percaya majikan ni tak nak beri kerjasama. Tak. Kita kena ubah dia, tukar dia. Majikan akan beri kerjasama. Cuma mereka tidak ada ilmu. Mereka masih jahil. Kerja saya untuk educate dia. Oh, pekerja tak nak cooperate. Nampak tak? Bila anda dah believe benda tu berlaku, so benda tu akan berlaku. Betul? Bagi tahu, pekerja bukan tak nak ikut, dia masih belum ikut. Kenapa? Kemungkinan dia tak ada ilmu, kemungkinan dia tidak ada pendorong, maybe dia tak ada motivasi nak buat, maybe dia tidak ada galakan daripada majikan. So, maaf selesai kan? So, that's why kita kena tukar belief kita daripada sesuatu yang negatif kepada belief kepada yang lebih positif. Kerana setiap orang ada potensi untuk berubah. Setiap orang ada potensi untuk membuat lebih baik. Dan setiap orang nak lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada orang yang tak nak lebih baik. Tak ada orang yang orang kata nak benda tu semakin berkurangan. Betul? So we have to understand that concept. So that's why belief make us stronger. Belief make us achieve what we want to achieve. If you believe you are excellent person, so you kena think as an excellent person. You have to feel as an excellent person. Betul? You talk and speak as excellent person. You behave as excellent person because you believe you are excellent creature. So we have to understand, belief adalah sesuatu yang kita connect. Belief adalah sesuatu yang kita nak capai. Belief adalah sesuatu kepuasan bila kita capai sesuatu itu. Boleh? So that's why penting untuk kita set belief yang betul. Penting untuk kita memperbetulkan belief-belief yang salah ni. Dan amat penting untuk kita dapat kejelasan apa yang kita nak percaya. Kerana apa? Bila kepercayaan itu unshakable dan amat kuat, tak ada siapa pun boleh mengegar dia. Sebagai contoh, KLCC tu tuan-tuan, KLCC tu asalnya orang kata apa dah? Tempat lomba kuda je. Okay? Apa dia? Tempat lomba kuda je.
Siapa sangka kat tengah KL tu asalnya tempat lumba kuda, akhirnya boleh terbenanya bangunan KLCC yang 2 tingkat yang pernah menjadi antara bangunan yang tertinggi di dunia. Betul? Kerana apa? Kerana ada orang yang percaya bahawa Malaysia boleh. Kerana ada orang yang percaya di tapak lumba kuda itu akan terbangunnya dan akan dibangunnya menara yang antara yang tertinggi kat dunia. Betul? That's why belief is one of the most powerful tools on empowering life. Okay, boleh? Siapa yang ada kat sini? Okay, good. Bagus. Yes. Believe, betul. Set betul. Be, do, get. Bagus. Sila tuan. Nah. Okay, Stanley. Excellent. Kadang-kadang Will bagi saya, bila salah dah resen kau adjust lah. Betul. Adjust. Okay, good. If you believe on yourself, you can get excellent. Bagus. Pekerja okey tuan, majikan aja ketegak macam batu Famosa. Okey, betul. So kalau kata majikan ni senang aja, betul? Kita kena faham majikan ni pun manusia juga. Bila manusia, you kena belajar psikologi tentang manusia. Betul? Fair. Kenapa? You deal dengan manusia. So, manusia ni ada dia punya, dia panggil soft spot, yang anda kena pelajari dan tahu. Contoh dia, kalau dia finance manager, soft spot dia ataupun favorite dia dalam duit ataupun money. So bila anda approach, jangan gunakan legal. Kau gunakan legal, koyak lah. Faham saya? Bila finance manager, cara you apa? Oh tuan, this one kita boleh optimize resources. Oh benda ni kita boleh optimize kita punya pekerja. Okay, this one kita boleh prevention of loss. Betul? Oh benda ni tuan kita boleh save cost. Nampak tak? Bila cakap dengan finance manager, kita gunakan bahasa finance untuk approach. Kalau kau cakap legal, orang menyampah. Kenapa? Orang finance tak kira pasal legal. Orang operation, takkan kita nak pasal legal saja. Legal salah satu. Orang operation kita talk regard apa? Buat performance. Talk optimization of performance. About about output, about kita punya achieving target. Betul? So benda-benda tu kena sesuai. Dan dia punya, orang kata frekuensi tu kena sama. Betul? That's why memang semua orang ketegak. Nabi pun dulu mula-mula masa turun dekat Mekah, sekitaran dia semua orang jahil. Orang jahiliah. Faham saya? Lagi susah. So apa yang nak kita buat? Adakah Nabi berhenti untuk sampaikan? Tak. Dah sekitaran kita jahiliah, kita kena educate, kita kena tarbiyah, kita kena sampaikan ilmu, kita kena educate diorang, train diorang, betul? Kita kena sekolahkan diorang, betul? Kalau kata diorang tak boleh disekolahkan, panggil orang lain untuk sekolahkan dia atau hantar dia pergi sekolah. Faham tak? So itu penting. Kerana apa? Apa yang boleh ubah manusia adalah pemikiran dia. Apa yang boleh ubah manusia adalah emosi dia. Apa yang boleh mengubah manusia adalah behavior dia. Dan macam yang saya share dia, apa yang kita boleh ubah dan kontrol pada diri kita dan orang lain, yang dia boleh kontrol diri adalah tengah belief dia. So that's why we have to believe that majikan pun nak berubah, cuma belum jumpa cara dia, kerana mereka masih jahil. Faham tak? Okay, good. So siapa yang ada kat sini? Betul tuan, faham. Okay, so Anis, jangan mudah kecewa, betul? Kerana itulah perjuangan kita. Dan bila ada je perubahan, itulah kepuasan kita. Betul? Dan itu juga kejayaan anda. Betul? So never give up. Never give up. Cuma kena selalu belajar ilmu baru. Kena belajar teknologi baru. Kena belajar teknik baru. Betul? Kalau kenapa? Kalau pisau ni tak diasah, lama-lama tumpul. Dalam tumpul karat pula tu. Betul? On that part. Okay? So bagus. Okay, bagus. Okay, Azizul, behavior, feeling, attitude, belief. 5 tunggu esok. Besok nombor 5 kita akan belajar apa dia 5 step yang kita boleh control supaya kita jadi orang yang lebih hebat. Betul? So that's why jangan lupa share dengan kawan-kawan. Kerana sebaik-baik manusia orang yang beri manfaat kepada orang lain, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat kepada ramai orang. Betul? Dan insyaAllah, mana yang saya mampu, saya akan cuba bantu. Mana yang saya mampu, saya akan share dengan anda. Betul? Ilmu-ilmu yang boleh memberi kita kekuatan yang berbeza. Kita tak nak buat benda yang sama, tuan-tuan. Kita tak nak hidup dengan perkara yang sama. Membosan. Betul? So kita kena perbagaikan ilmu kita. Kita kena perbagaikan teknik kita. Kita kena perbagaikan kita punya metodologi. Kenapa? Dalam hidup, jangan try and error. Kita Try and adjust. Apa dah? Trik itu try and adjust.
Okay, so saya yakin dengan ilmu yang lebih baik, dengan ilmu psikologi yang kita ada, kita boleh approach orang dengan lebih baik. Safety akan lebih baik dan akhirnya kita nak setiap orang datang kerja, bekerja dan pulang kerja selamat dan sihat. Betul? Okay, so all the best all of you. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Dan doakan juga, tolong doakan kesihatan dan keselamatan saya. Okay, siapa yang dah dapat buku 5 Pillar tu, kau tulis kat sini. Dah dapat buku, bagi tahu. Okay, dah dapat. Siapa yang dapat? Okay, good. Siapa yang dapat buku The 5 Pillar, bagi tahu saya dah dapat. Dan jangan lupa share benda tu, baca benda tu, dan insyaAllah pelajari benda tersebut supaya anda boleh bersedia untuk menjadi seorang safety expert yang excellent. Okay, so kita jumpa lagi malam besok. Okay, dah dapat dah. Syoshan dah dapat. Okay, bagus. Mak Fairul dah dapat dah. Okay, bagus. So siapa yang dah dapat? Okay, so insyaAllah malam besok kita jumpa lagi. Remember, yang saya selalu katakan, stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, so jumpa lagi. Bye. Okay, good.